Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak semua. Okey, untuk PDPC kali ini bersama saya, Teacher Linda Nordeh. Okey, bagi mata pelajaran Sains tingkatan 5 KSSM, tema 1 iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Okey, bab yang pertama, mikroorganisma. Okey, jom kita belajar. Standard kandungan 1.1 iaitu dunia mikroorganisma. Standard pembelajaran SP, di akhir pembelajaran, murid akan dapat yang pertama, berkomunikasi mengenal mikroorganisma. Yang kedua, menjalankan eksperimen bagi menunjukkan kewujudan mikroorganisma. Dan yang ketiga, menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Perhatikan video ini dan fikir mengapakah mikroorganisma tidak ditemukan sebelum mikroskop dicipta. Boleh lihat contoh mikroorganisma dalam video ini iaitu bakteria. Organisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Mikroorganisma ini hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Sebab apa? Sebab ia sangat seni dan halus. Seterusnya kita tengok apa itu maksud flora normal. Flora normal merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuklah manusia dan haiwan dan tidak menyebabkan penyakit. Beberapa kepentingan flora normal kepada kesihatan manusia. Yang pertama, flora normal bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien dan menghalang pembentukan koloni patogen. Yang kedua, flora normal terdiri daripada bakteria yang mensintesiskan vitamin B12 dan vitamin K. Yang ketiga, flora normal merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon dan tisu di dalam salur pencernaan. Flora normal merangsang pembentukan antibodi yang melawan patogen dan penyakit. Itu adalah kepentingan flora normal. Seterusnya kita belajar tentang pengelasan mikroorganisma. Mikroorganisma dikelaskan kepada 5 jenis utama iaitu fungi, alga, protozoa, bakteria dan virus. Kita akan pergi satu persatu pengelasan mikroorganisma ini. Pengelasan yang pertama yang kita akan belajar ialah berkenaan dengan fungi ataupun kulat. Dari segi saiz, fungi mempunyai saiz yang berbeza-beza. Anak-anak boleh lihat gambar foto 1.1 dalam buku teks muka surat 6. Terdapat fungi makroskopik seperti cendawan yang dapat dilihat dengan mata kasar dan juga mikroskopik seperti yeast dan mukor yang berukuran antara 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. Fungi mikroskopik hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Fungi seperti mukor lazimnya wujud berkoloni atau berkumpulan. Bentuk fungi ialah ada bentuk unisel seperti yeast berbentuk sfera kecil. Anak-anak boleh lihat rajah 1.3. Fungi multisel seperti mukor lazimnya terdiri daripada sporangium yang berbentuk sfera dan hypha yang berbentuk berbenang. Anak-anak boleh tengok rajah 1.4. Nutrisi. Mengapakah sel fungi tidak dapat menghasilkan makanan sendiri? Setengah-setengah saprofit, jadi dia tak boleh menghasilkan makanan sendiri di mana ia memperolehi nutrien daripada organisma yang telah mati dan reput. Manakala setengah fungi ialah parasit, di mana ia memperolehi nutrien daripada perumahnya. Anak-anak boleh lihat gambar foto 1.2. Dari segi habitat, habitat mikroorganisma lazimnya dihubungkaitkan dengan nutrisi mikroorganisma. Oleh itu, fungi biasanya hidup di tempat yang mempunyai bahan reput yang banyak, seperti tinja, kulit haiwan dan juga makanan. Fungi juga sesuai tumbuh di persekitaran yang gelap dan juga lembap. Dari segi pembiakan pula,
Fungi unisel seperti yeast membiak secara aseks melalui pertunasan. Okey, boleh rujuk rajah 1.5. Fungi multisel seperti muko membiak secara aseks. Okey, melalui pembentukan spora atau membiak secara seks melalui konjugasi. Okey, boleh rujuk rajah 1.4. Spora merupakan sel mikroskopik yang dibebaskan oleh sporagium. Apabila spora yang sangat halus dan ringan dibawa oleh angin ke persekitaran yang sesuai, spora tersebut akan bercambah tanpa persenyawaan. Dalam proses konjugasi pula, pertemuan hi-fi berlaku di mana gamet dihasilkan dan persenyawaan gamet menghasilkan muko yang baru. Okey, itu bagaimana ciri-ciri bagi fungi. Pengelasan kedua pula ialah alga. Dari segi saiz, alga mempunyai saiz yang berbeza-beza. Terdapat alga makroskopik seperti alga laut yang dapat dilihat dengan mata kasar dan juga alga mikroskopik seperti Chlamydomonas dan juga Spirogyra species yang berukuran antara 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Anak-anak boleh lihat gambar foto 1.3. Manakala bentuk alga unisel seperti Chlamydomonas species dan alga multisel seperti Spirogyra species mempunyai kloroplas yang mengandungi klorofil. Okey, boleh rujuk rajah 1.7. Okey, nutrisi alga ialah kebanyakan alga berwarna hijau disebabkan oleh kehadiran klorofil di dalam selnya. Perkara ini turut membezakan alga mikroskopik daripada mikroorganisma lain. Klorofil membolehkan alga menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Habitat alga ialah di air, tawa, air masin, tanah lembap dan kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Cara pembiakan alga seperti Chlamydomonas species dapat membiak secara aseks melalui belahan dedua dan secara seks melalui konjugasi. Manakala alga seperti Spirogyra species membiak secara seks melalui proses konjugasi. Yang ketiga pula ialah protozoa. Dari segi saiz, kebanyakan protozoa merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran antara 5 mikrometer hingga 250 mikrometer dan dapat dilihat melalui mikroskop cahaya berkuasa rendah. Protozoa lazimnya wujud secara berkoloni. Dari segi bentuk, protozoa mempunyai pelbagai bentuk. Perhatikan struktur dalam Paramecium species dan Amoeba species dalam rajah 1.9 dan 1.10. Jadi anak-anak boleh perhatikan, okey, bagi Paramecium species berbentuk seperti selipar dan mempunyai struktur seperti mikronukleus, makronukleus, sitoplasma, vakuum makanan, vakuum mengecup, membran sel dan rambut halus yang dikenali sebagai silia. Manakala Amoeba species, ia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuknya berubah-ubah semasa bergerak. Amoeba species mempunyai struktur seperti nukleus, sitoplasma, vakuum makanan, vakuum mengecut dan membran sel. Manakala nutrisi, protozoa menggambarkan nutrisi yang pelbagai jenis. Terdapat protozoa yang dapat menjalankan fotosintesis seperti Euglena species dan ada yang bersifat parasit seperti Plasmodium species. Amoeba species dia mendapatkan nutrien melalui proses fagositosis. Manakala amoeba species menggunakan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium atau kaki pasu untuk bergerak dan mengepung makanan semasa proses fagositosis. Boleh rujuk rajah 1.11. Seterusnya kita lihat cara pembiakan protozoa. Belahan dedua bermula dengan pembahagian nukleus diikuti oleh membahagikan sitoplasma seperti dalam rajah 1.12. Ini berlaku dalam Paramecium species dan Amoeba species mengalami belahan dedua. Membiak secara aseks melalui belahan dedua. Sel induk membahagi dua membentuk dua sel anak yang mempunyai bahan genetik yang serupa dengan induk. Paramecium species membiak juga secara seks melalui konjugasi, manakala
Paramecium spesies bertaut dan berlaku pertukaran bahan genetik di dalamnya. Okey, dari segi habitat Paramecium spesies ialah air tawar. Manakala habitat amoeba spesies pula termasuk tanah yang lembap, air tawar, air laut dan juga sel perumah. Pengelasan mikroorganisma yang keempat ialah bakteria. Dari segi saiz, bakteria merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran antara 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer. Bakteria dapat dilihat melalui mikroskop cahaya berkuasa tinggi. Dari segi bentuk, penamaan dan pengelasan bakteria adalah berdasarkan bentuk asas iaitu spora, coccus, pilis, spiridium, root, bacillus dan coma vibrio. Anak-anak boleh lihat gambar foto 1.4. Struktur asas. Okey. Perhatikan struktur asas bakteria seperti Rajah 1.14. Kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel yang teguh yang memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Dinding sel bakteria tidak dibina daripada asid amino ataupun polisakarida. Okey, setengah bakteria mempunyai kapsul yang melindungi dinding sel. Setengah bakteria pula mempunyai struktur rambut halus yang dikenali sebagai pili yang membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu. Setengah bakteria juga mempunyai struktur seperti ekor yang dikenali sebagai flagellum untuk membantu pergerakannya. Okey, cara pembiakan bakteria. Okey, pembiakan bakteria ni secara aseks iaitu melalui belahan dua dan juga bakteria boleh membiak secara seks melalui konjugasi. Okey, boleh lihat Rajah 1.15. Habitat bakteria dapat ditemu dalam udara, air, tanah dan kesemua organisma dan bahan yang mereput. Ciri istimewa bagi bakteria ialah bakteria seperti Bacillus anthracis membentuk endospor, boleh rujuk Rajah 1.16, yang supaya dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim seperti kawasan yang terlalu panas atau sejuk, kemarau dan kekurangan makanan. Endospora ialah spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Permukaan perlindungan endospora ini akan pecah apabila kawasan persekitaran endospora sesuai untuk pertumbuhan dan seterusnya bercambak untuk membentuk bakteria baharu. Okay, itu dari segi bakteria lah pengelasan yang keempat. Dan pengelasan yang terakhir iaitu virus. Okay, dari segi saiz, virus merupakan mikroorganisma yang paling seni dengan saiz kurang daripada 0.5 mikrometer. Virus hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron seperti gambar foto 1.5. Dari segi bentuk, virus yang berlainan jenis mempunyai bentuk yang berbeza seperti spora, helix, polyhedra dan kompleks. Gabungan antara helix dengan polyhedra. Anak-anak boleh rujuk Rajah 1.17. Struktur asas virus. Virus terdiri daripada berbenah asid nukleik iaitu asid deoksiribonukleik ataupun dikenali sebagai DNA atau asid ribonukleik RNA yang dilindungi oleh lapisan protein. Lapisan protein ini dikenali sebagai kapsid yang merupakan bentuk virus. Anak-anak boleh rujuk Rajah 1.17. Kita ada bentuk-bentuk virus iaitu spora, helix, polyhedra dan juga kompleks. Ciri khas virus. Virus berbeza daripada organisma lain. Virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah kerana tidak menjalankan respirasi, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Virus hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya seperti bakteria, haiwan dan tumbuhan. Rajah 1.18 menunjukkan urutan proses pembiakan bakteriofage dengan menjangkiti bakteria iaitu sel perumahnya. Baiklah anak-anak, adakah anak-anak semua sedar tentang kewujudan mikroorganisma dalam persekitaran kita? Berapa kalikah anda mencuci tangan setiap hari? Apakah kepentingan mencuci tangan dengan sabun atau pencuci tangan? Perhatikan dan bincangkan gambar foto 1.6. Mengapakah kesedaran mengenai kebersihan tangan perlu ditekankan dalam semua urusan harian terutama semasa mengendalikan makanan? Okey, anak-anak boleh jana idea dan fikirkan.
seterusnya kita belajar faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Terdapat 5 faktor utama. Yang pertama, kelembapan. Yang kedua, cahaya. Ketiga, suhu. Yang keempat, nilai pH. Dan yang kelima, nutrien. Kita tengok faktor yang pertama iaitu kelembapan. Keadaan yang lembap sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Persekitaran yang kering menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merencatkan pertumbuhannya. Faktor yang kedua iaitu cahaya. Mikroorganisma seperti alga mempunyai klorofil yang memerlukan cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis. Mikroorganisma seperti kulat dan bakteria tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan yang gelap. Pendedahan kepada cahaya ultraviolet contohnya dapat membunuh mikroorganisma. Faktor ketiga iaitu suhu. Suhu 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma. Keadaan suhu yang terlalu rendah seperti yang terdapat dalam peti sejuk merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Manakala suhu yang sangat tinggi pula mampu membunuh mikroorganisma. Faktor yang keempat ialah nilai pH. Nilai pH 7 iaitu pH neutral merupakan nilai pH yang optimum bagi pertumbuhan kebanyakan mikroorganisma. Terdapat sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup di persekitaran yang sedikit berasid atau sedikit beralkali. Dan faktor yang kelima yang terakhir ialah nutrien. Keadaan pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencap walaupun dengan kehadiran nutrien apabila faktor lain seperti kelembapan, cahaya, suhu dan nilai pH adalah terhad. Itu adalah 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Baiklah, akhir sekali para pelajar boleh cuba menjawab soalan kuis di pautan link di bawah bagi memahami tajuk dunia mikroorganisma. Selamat belajar. Jumpa lagi. Bye.